Al-Muqaddimah fi bayani fadlil ilmi wa fihi fusul. Bermula muqaddimah tu menyatakan kelebihan ilmu, dan dalam muqaddimah ini beberapa fasal. Muqaddimah ni dalam bahasa Melayu pun ada dia sebut muqaddimah, iaitu permulaan. Muqaddimah hadis, muqaddimah mustikah hadis misalnya. Dalam muqaddimah ni dibicara kelebihan ilmu, dan dalam muqaddimah juga ada beberapa fasal. Beberapa fasal ni, makna fasal ialah beberapa bahagian. Muqaddimah ni permulaan, boleh sebut fasal. Fasal tu bahagian. Al-faslul awal fi fadilatil ilmi wa ta'lim. Fasal yang pertama menyatakan kelebihan ilmu yang memberi manfaat. Kelebihan ilmu yang memberi manfaat, dan kelebihan orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat. Jadi ilmu ni ada ilmu yang memberi manfaat, ada ilmu yang tidak memberi manfaat. Kelebihan orang yang menuntut ilmu yang bermanfaat, dan kelebihan orang mengajar ilmu. Jadi bahagian pertama ni kelebihan ilmu, kelebihan orang belajar, dan kelebihan orang mengajar. Adapun kelebihan ilmu itu, maka iaitu beberapa dalil daripada Quran yang amat banyak. Kelebihan ilmu tu dalam Quran kita telah pun menjelaskan kelebihannya adalah amat banyak. Jadi kita orang Islam ni, Allah Ta'ala suruh kita kena ada ilmu. Setengah daripada ayat Quran yang suruh kita ni berilmu, firman Allah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman dan berilmu di kalangan kamu. Allah Ta'ala angkat darjah orang beriman dan orang berilmu. Jadi kalau kita ni ada ilmu saja tapi tidak beriman, tak boleh juga. Mesti beriman. Kalau beriman saja tu bolehlah setakat iman, tapi tak ada ilmu, tak ada ilmu pun tak akan terangkat juga. Allah beritahu dia angkat orang beriman dan berilmu di kalangan kamu. Jadi kita ni kena beriman dan kena ada ilmu sekadar yang kita mampulah. Wallazina utul ilma darajat. Allah angkat derajat kelas orang beriman dan orang berilmu. Kata Abdullah bin Abbas, bermula derajat ulama itu atas derajat yang mukmin 700 derajat. Kelas orang alim dengan orang yang beriman biasa, orang alim dan beriman biasa. Orang beriman tapi dia tidak orang alim, dengan orang alim jaraknya 700 darjah, 700 kelas. Zaman dulu, zaman tahun 70-an, di Mekah tu banyaklah kelas-kelas dalam Masjid Haram tu. Orang Melayu mengajar, orang Melayu mengajar, orang Kedah, orang Kelantan, ramai orang Melayu duduk mengajar dalam Masjid Haram pada tahun 70-an. Pergi kepada 80-an makin kurang, pergi pada 90-an. Pada tahun 2000 akhir sekali saya tengok ada seorang pun dia pun dah rakyat Saudi. Sebaris dudukan tu sebaris, Allah, malaikat, orang alim, satu line, satu baris. Itu menunjukkan tingginya derajat orang alim. Allah, malaikat, orang alim. Maka Imam Ghazali kata, itulah saya nyatakan di sini sebahagian daripada kelebihan ilmu itu. Dan demikian lagi dalil menunjukkan kelebihan ilmu itu beberapa hadis daripada Quran. Itulah dulu. Sekarang dia nak nyatakan kelebihan ilmu daripada hadis. Ilmu daripada hadis itu ialah kelebihannya antaranya, setengah daripadanya sabda Nabi SAW
Nabi kita bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Orang alim, ulama tu orang alim. Orang alim ni mengikut peringkat lah. Kata dengan satu orang alim, Syekh Syahawi nama dia. Syekh Syahawi kata, tidak boleh memberi petua. Kalau nak beri petua lah, tak boleh, melainkan orang itu alim setiap mazhab dan dalil-dalil. Nak katalah kita kata apa hukum wuduk, maka apa hukum batal wuduk, tak boleh memberi petua melainkan orang yang alim. Orang mazhab Syafi'i, dia nak beri hukum, dia kena alim seluruh yang dalam mazhab Syafi'i hukum, dan dalam mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, dia kena tahu semua dan tahu dalil masing-masing, dan tahu pula dalil menolak yang telah dinyatakan oleh pihak lain, baru boleh memberi petua. Dia kata al-ulama warasatul anbiya. Ulama mempusakai akan anbiya. Ulama tu mempusakai nabi-nabi. Telah maklum bahawasanya tiada martabat yang mulia itu di atas martabat anbiya. Demikian pula martabat orang memposakakan mereka itu. Tiada martabat kemuliaan yang tinggi daripada martabat mereka. Ulama mempusakai nabi-nabi. Segala yang ditinggal oleh nabi-nabi, orang ulama lah kena terima. Maka tak ada orang lebih mulia, terlebih tinggi martabat daripada nabi-nabi. Maka ulama lah yang menerima pusaka yang ditinggal oleh nabi-nabi. Maka sebab itu ulama itu adalah martabatnya paling mulia dan sangat tinggi, kerana dianya adalah mempusakai segala yang ditinggal oleh nabi-nabi. Ulama lah yang bertanggungjawab membentuk dan membetulkan. Jadi sebab tu kita hormat kata Rasulullah, di hari akhirat kelak dia bercara kita bercara. So, akhir sekali awak ni banyak dosa benar? Banyak. Tak ada. Dia tanya, ada pernah makan sekali dengan ulama? Ada. Dia ampun dosa. Dia ampun kerana pernah makan sekali.